Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hanifan Hamid. Hari ini saya akan membuat ulasan untuk sebuah buku yang berjudul Create Your Own Future yang ditulis oleh Brian Tracy, dan buku ini merupakan buku edisi bahasa Melayu diterbitkan oleh PTS Professional Sdn Bhd pada tahun 2014. Buku ini pada asalnya diterbitkan pada tahun 2012 dalam bahasa Inggeris dan kemudian diterjemahkan oleh Nurliza Abu Bakar. Buku ini mengandungi 342 muka surat dan merupakan sebuah buku motivasi untuk pembangunan kerjaya. Melalui judul, kita sendiri tertanya-tanya, betul ke masa depan ini boleh dicipta sendiri? Macam mana caranya? Apa yang boleh dibuat? Masa depan sebenarnya boleh diramal. Jadi Brian Tracy menceritakan di sebuah kampung terpencil ada orang tua yang begitu terkenal dengan kebolehannya untuk menjawab dan menyediakan penyelesaian masalah kepada ramai orang. Jadi pada suatu hari ada budak-budak yang nakal cuba untuk mempermainkan lelaki tua ini. Caranya begini, mereka memegang seekor burung lalu akan ditanyakan kepada orang tua itu, dalam tangan ini ada seekor burung, hidup ataupun mati? Kalau orang tua itu menjawab hidup, budak-budak yang nakal ini akan meramas burung itu sehingga mati. Tetapi jika dijawab bahawa burung itu mati, budak-budak yang nakal ini akan membuka tangan dan menunjukkan burung yang masih hidup. Lalu, mereka pun pergilah ke rumah orang tua itu dan bertanya soalan ini. Orang tua ini sangat bijak dan yang dijawabnya adalah, di dalam tangan itu memang ada burung. Hidup ataupun mati burung itu terletak pada tangan kamu sendiri. Bermakna, kita boleh meramal dan merancang masa depan itu sebenarnya. Perlu diingat ya, banyak perkara yang perlu kita teliti, kita perhalusi untuk mencipta masa depan ini. Baiklah, saya akan rangkumkan kesemuanya 14 tajuk kecil merangkumi pelbagai perkara kepada 3 perkara penting sebenarnya. Yang pertama melalui mentaliti, yang kedua melalui sikap, dan yang ketiga tindakan kita sendiri. Rangkuman ketiga-tiga elemen ini akan membuahkan satu hasil yang sangat memberangsangkan sekaligus membina masa depan yang begitu cerah. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama, mentaliti. Sebenarnya kita perlu mempunyai pemikiran yang begitu positif dalam diri kita, kerana apa yang kita fikirkan itulah yang akan terjadi pada suatu hari nanti. Kita perlu kekal berprinsip dan kita perlu percaya kepada potensi yang ada dalam diri kita ini, kerana kita boleh membina satu kejayaan yang lebih hebat, yang lebih besar nilainya pada satu hari nanti. Dan setiap potensi itu sebenarnya tidak ada had. Kita boleh gilap sehingga bersinar dan jadikan potensi kita itu sebagai satu batu loncatan untuk kita menjadi lebih berjaya pada masa hadapan. Dalam buku ini ada satu cerita yang mana terdapat 2 orang penjual mahu menjual kasutnya di sebuah kawasan terpencil. Kedua-dua penjual ini pergilah ke kawasan tersebut untuk melihat pasaran sama ada kasut boleh dijual ataupun tidak di kawasan tersebut. Penjual A ini pergi dengan merasa begitu marah dan tidak suka dengan apa yang dilakukan. Lalu penjual A ini balik dan menyatakan kepada ketuanya, di sana tidak ada pasaran untuk kita menjual kasut kerana orangnya ataupun penduduknya tidak memakai kasut. Lalu kita pergi pula kepada penjual B. Penjual B ini mengatakan kepada ketuanya, kita mempunyai peluang yang sangat besar untuk memasarkan kasut di sana kerana semua orang tidak memakai kasut. Melalui 2 situasi yang sama tetapi dilihat oleh 2 orang yang berbeza dengan cara yang berbeza. Kita dapat lihat di sini perbezaan antara pemikiran yang positif dan juga pemikiran yang negatif. Semuanya terpulang kepada diri kita sendiri dan mentaliti yang telah kita bina dalam diri ini. Turut diceritakan dalam buku ini, seorang penceramah menyuruh menulis 10 impian mereka di atas selai kertas. Kita akan lihat 2 cara pemikiran yang berbeza. Orang yang pertama akan bertanya, bagaimana kalau impian-impian ini gagal dicapai? Kemudian orang yang kedua pula bertanya, bagaimana sekiranya impian-impian ini berjaya dicapai? 2 persoalan ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jawapannya mudah. Jika kita tidak berjaya untuk mencapai impian yang telah disenaraikan ini, kita hanya kerugian sehelai kertas. Tetapi jika kita berjaya mencapai impian dan juga matlamat yang telah kita senaraikan tadi, kita mampu untuk mengubah keseluruhan kehidupan kita. Sekarang kita akan pergi kepada elemen yang kedua, iaitu sikap. Dalam buku Create Your Own Future ini ada ditekankan bahawa ilmu merupakan perkara yang sangat penting dalam kita membina masa depan, kerana dengan ilmulah kita boleh mencapai apa yang kita mahu. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai taraf pendidikan yang lebih tinggi, peluang untuk kita mendapat pekerjaan yang baik adalah lebih luas dan lebih besar. Sekiranya kita tidak mempunyai sebarang ilmu, apa sahaja yang kita mahu lakukan pun tidak akan berjaya. Kita tengok kepada contoh, jika kita ingin memulakan sesuatu perniagaan, mahu menjual kuih,
Kita memerlukan ilmu bagaimana cara untuk membuat kuih itu, apakah yang perlu kita gunakan, dan bagaimana cara untuk kita memasarkan kuih ini supaya dibeli oleh orang ramai, supaya orang ramai suka dengan kuih yang kita jual ini. Yang perlu adalah ilmu. Dan bagaimana cara untuk kita mendapatkan ilmu? Pelbagai cara. Kita boleh membaca, belajar, bertanya orang dan sebagainya. Saya cukup tertarik apabila Brian Tracy menekankan tentang peranan membaca dan apa kepentingan serta kelebihan apabila kita membaca. Kita semua tahu, apabila kita membaca, kita akan memperolehi banyak ilmu yang mungkin kita tidak pernah tahu. Ada satu pernyataan sinis dalam buku ini yang mana ditanya, apakah cara yang paling jimat untuk membaca sesebuah buku? Jadi dijawab oleh Brian Tracy, cara yang paling menjimatkan masa untuk membaca buku adalah dengan membuang buku itu dan tidak membacanya langsung. Inilah sikap sebenarnya. Kita mahukan segala-galanya dengan mudah tanpa mahu berusaha. Tapi sebenarnya kejayaan itu tidak datang dengan mudah. Tidak akan bergolek kepada kita. Kita yang perlu berusaha mencari dan mencipta kejayaan itu. Dan kita perlu mempunyai sikap positif, sikap yang baik dalam mencapai kejayaan. Dan lebih penting, adab sebenarnya menentukan segala-galanya. Brian Tracy turut menekankan tentang adab dalam buku ini. Kita akan menjadi orang yang lebih baik. Yang penting kita perlu menjaga adab kita dalam kehidupan seharian. Tidak guna jika kita berilmu tetapi kita tidak beradab. Akhir sekali, elemen yang penting dalam membina masa depan ataupun mencipta masa depan kita ialah tindakan. Kita perlu membuat keputusan dengan berani, yakin diri dan percaya apa sahaja yang bakal berlaku di hadapan perlu dihadapi dengan penuh bersemangat. Hanya orang yang berjaya berani mengambil risiko. Tidak kisahlah risiko yang kecil maupun risiko yang besar. Jadi dengan hanya mengambil risiko, kita akan tahu apakah sebenarnya peluang yang ada di hadapan sana dan apakah yang boleh kita capai. Sebenarnya semakin besar risiko yang kita ambil, semakin besarlah peluang dan juga pencapaian yang akan kita capai. Apabila kita ditimpa sesuatu masalah, kita perlu menyelesaikannya dengan penuh sistematik dan juga secara profesional. Kita perlu tahu, dalam dunia ini kita saling berhubungan sesama manusia. Maka kita perlu menjaga dan juga memastikan bahawa hubungan itu kekal selama-lamanya. Dan cara yang terbaik adalah menyelesaikan masalah secara profesional. Kita tidak boleh mengikut nafsu amarah kita semata-mata kerana pada akhirnya kita sendiri yang tidak akan bahagia. Kita perlu menjadi seorang yang pandai menguruskan masa. Pengurusan masa sangat penting. Kita perlu memastikan masa yang kita ada ini digunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya, tidak dibazirkan begitu saja. Secara keseluruhannya, buku Create Your Own Future ini sangat menarik dan bahasa yang digunakan juga sangat mudah untuk kita fahami. Hal ini kerana cara penulisan yang digunakan oleh Brian Tracy sebenarnya seolah-olah sedang bercerita kepada kita, sedang memberikan nasihat kepada kita sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya. Jadi kita berasa dekat apa sahaja yang disampaikan. Lalu apabila kita sudah membacanya, kita sendiri yang mempunyai pilihan, mahu ikut ataupun tidak. Yang akan menentukan masa depan itu adalah diri kita sendiri. Tapi apabila kita mengikut ataupun mematuhi saranan yang diberikan, setidak-tidaknya kita sudah berada selangkah di hadapan untuk mencipta masa depan kita sendiri. Bagi buku dalam edisi bahasa Melayu ini, saya rasa adalah perlu untuk kita memberikan penghargaan terbesar kepada penterjemahnya, iaitu Nurliza Abu Bakar, kerana terjemahan yang dilakukan diadaptasi dengan cara pembacaan dan juga cara kehidupan kita di Malaysia, sekaligus menjadikan buku ini seolah-olah ditulis oleh orang Malaysia sendiri. Dan saya amat berbangga kerana penterjemah ini memasukkan peribahasa-peribahasa Melayu dan menjadikan seolah-olah segala-galanya adalah dekat dengan kita. Laras bahasa yang digunakan membuatkan kita mudah faham, teratur dan bersesuaian untuk kita sebagai pembaca di Malaysia. Dan apabila kita membaca buku ini, kita merasakan diri kita ini berada dalam satu aura yang positif. Kita mahu membina masa depan kita sendiri. Jangan terkejut ya, dalam buku ini juga sebenarnya turut diselitkan rahsia menjadi orang kaya, tips penjagaan kesihatan dan juga bagaimana cara untuk mencapai impian. Dan sebenarnya buku ini sangat berharga, sangat bernilai. Kita boleh mendapat pelbagai maklumat dan juga ilmu baru. Jadi tidak rugi kalau kita membeli buku ini dan memanfaatkan apa sahaja ilmu ataupun maklumat yang telah diberikan oleh penulis. Kalau ditanya kepada saya buku ini sesuai kepada siapa, jawapan saya, buku ini sesuai kepada sesiapa sahaja yang mahu mencipta masa depannya sendiri.